Okey, 2. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi bateri jenama X dan jenama Y. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama bateri yang tahan lebih lama dan lebih baik. Okay, jadi sekarang kita nak tahu lebih lama, kita tengok dia punya min. Lebih baik yang lagi konsisten, ini guna sisihan piawai, ini guna min. Okay. Jadi kita tengok, kita kena tahu formula. Bila tahu formula, baru kita tahu apa kita nak cari. Jadi kalau nak cari min, sama dengan EFX bahagi EF. Kalau nak cari sisihan piawai, sama dengan punca kuasa 2 EFX kuasa 2 bahagi EF tolak min kuasa 2. Kalau kita tengok, nak cari sisihan piawai, kena ada min. Kena ada EFX kuasa 2. EF dia memang dah bagi ke? Tak bagi, kena cari EF dulu. EF, lepas tu kena cari apa? EFX. Jadi kita kena buat jadual supaya bila kita dah ada semua yang diperlukan, baru kita boleh ganti dalam formula. Okey, jadi kita akan cari min dulu. Okey, jadi sekarang EF ialah kekerapan, semua kekerapan. Kita tahu ni semua F. Kan? Ni semua F. Jadi tambah semua ni, EF dapat 60. Ataupun kita kira bawah pun sama juga, dapat 60. Jadi sini 60. Sekarang kita kena tahu X ni apa? X ni titik tengah. Jadi kita cari titik tengah dulu. Tarik sampai bawah boleh ni. Ni kalau OCD ni mesti geram kan tengok sengit-sengit ni. Okay, so sekarang X. Kita punya X ialah titik tengah. Jadi, 0 dengan 0.9 ni tambah bahagi 2 dapat 0.45. Dia ada dua cara. Kita ambil ni dengan ni tambah bahagi 2 ataupun kita kira dia punya beza 0.9 tolak 0 beza 0.9 kan, kita bahagi 2 0.45. Jadi semua ni just tambah 0.45 dari depan ni. 1.45 tambah 0.45 2.45 3.45, yang ni 4.45. Okey, sekarang kita dah boleh buat EFX. Tapi sekarang saya nak guna X kuasa, saya nak cari X kuasa 2 dulu. Kenapa? Sebab kita tahu X dengan X kuasa 2 ni kita share untuk dua-dua bateri. Bila nak kira, kita kena kira satu-satu. Sekarang nak kira untuk X dulu. Tapi sebab X square ni, dia X kuasa 2 ni dia kongsi nilai yang sama, saya just copy je. X kuasa 2, jadi kita kuasakan 2. 0.45 kuasa 2 kita dapat 0.2025. 1.45 kuasa 2 dapat 2.1025. 2.45 kuasa 2 6.0025. 3.45 kuasa 2 11.9025. 4.45 kuasa 2 19.8025. Sekarang kita dah ada X kuasa 2. Sekarang kita boleh cari kita punya EFX. Jadi EFX kita, F ni ialah kekerapan lah, di mana sekarang kita tengah buat X, jadi Y ni kita potong dulu. Okay, jadi kita darabkan kita punya X ni dengan kita punya F. Jadi 4 darab 0.45 kita dapat 1.8. 10 darab 1.45, jangan ambil bawah pula, kita tengah buat EFX. 1.5 darab 10 jadi 14.5. 17 darab 2.45 dapat 41.65. 20 darab 3.45 dapat 69. Okey, 9 darab dengan 4.45
dapat 40.05. Jadi kita boleh cari kita punya EFX, di mana kita just tambah semua ni, kita dapat sekarang kita dah ada EFX, tinggal nak cari EFX kuasa 2. Ni bukan E, mula cari FX kuasa dulu, baru kita cari hasil tambah semua. Jadi FX kuasa 2 kita darabkan F kekerapan kita dengan X kuasa 2 ni. Jadi sekarang 4 darab dengan 0.2025. 0.81. So yang ni 10 darab dengan 2.1025 dapat 21.025. 17 darab dengan 6.0025 kita dapat 102.043. 20 darab dengan yang ni 20 darab 11.9025 238.05. Lepas tu ni 9 tadi kan, 9 darab dengan ni kita dapat 178.223. Jadi EFX kuasa 2 sama dengan, kita tambah semua 540.151. Jadi sekarang kita dah ada semua yang kita nak. Kita boleh cari kita punya min sama dengan EFX bahagi EF, di mana EFX kita ialah 167 bahagi dengan EF kita ialah 60. Kita dapat 2.78. Kita punya sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 EFX kuasa 2 bahagi EF tolak min kuasa 2, di mana EFX kuasa 2 540.151 bahagi EF ialah 60 tolak min kuasa 2 ialah 2.78 kuasa 2, kita dapat 1.129. Kalau kita tengok, kadang-kadang kalau kita tengok jawapan buku teks ada beza sikit, betul, 1.12. Sebab kadang-kadang beza sikit sebab titik perpuluhan yang kita ambil masa kita kira. Tapi kalau lebih kurang dia diterima macam ni 1.129. Jadi buku teks mungkin ambil 540.15 sahaja, ataupun yang ni dia ambil lagi kurang macam 0.202, 0.203 macam tu. Tapi asalkan jalan kira betul, jawapan akhir sangat sikit bezanya, kita still terima. Still betul jawapan tu. Ni untuk X. Jadi sekarang untuk Y. Sekarang kita dah ada EF, kita boleh cari FX. Jadi FX, so nak kira FX ialah, nampak ni X kita, jangan salah ambil yang bawah ni dengan, kita potong yang atas ni sebab sekarang kita tengah cari Y. Jadi FX kita darabkan kita punya kekerapan dengan dengan kita punya nilai X. 10 darab 0.45 dapat 4.5. 21 darab 1.45 kita dapat 30.45. 15 darab 2.45 kita dapat 36.75. 3.45 darab 8 kita dapat 27.6. Lepas tu 4.45 darab 6 kita dapat 26.7. Jadi kita boleh cari kita punya EFX, di mana kita tambah semua ni 1, 2, 3, 4, 5, kita patut dapat 1, 2, 6. Dah ada EFX. Bila cari EFX,
Okey, jadi fx kuasa 2, kita akan darab x kuasa 2 kita ni dengan kita punya f. Okey, ni hati-hati sikit lah, jangan salah ambil baris lah. 0.2025 darab dengan 10, kita dapat 2.025. Okey, so sekarang ni 21 darab dengan 2.1025, 2.1025 44.15 153. Okay, so yang ni 15 darab dengan 6.0025 90.038. Okay, 8 darab dengan 11.9025 95.22. Lepas tu ni 6 darab dengan 19.8025 118.815. Sekarang boleh cari EFX kuasa 2, kita dapat tambah je semua 350.251. Okey. Jadi kita dah ada semua yang kita nak. Kita boleh kira kita punya min dengan ni lah sisi piawai kita lah. Jadi kita punya min sama dengan EFX bahagi EF, di mana EFX kita ialah 126 bahagi dengan kita punya jumlah kekerapan kita ialah 60, kita dapat 2.1. Okay. Lepas tu kita boleh kira kita punya sisi piawai. Sisi piawai kita sama dengan punca kuasa 2 EFX kuasa 2 350.251 per EF ialah 60 tolak kita punya, okey ni besar tolak 2.1 kuasa 2. Jadi kalau kira dalam kalkulator kita dapat 1.195. Okey. Jadi kita tengok, okey ni kita punya min, ni kita punya sisihan piawai. Okey. Macam saya kata tadi, bila kita kira benda ni, nampak tak kita kira panjang tau. Jadi macam ni, nilai akhir mungkin berbeza sedikit bila titik perpuluhan tak sama dengan yang jawapan tu kira. Macam ni mungkin saya buat 4 ni, tapi dalam tu just kira sampai 0.203. That's why dia akan beza sikit, tapi sangat sikit. Maksudnya tak adalah nampak jauh beza, macam patutnya 1.19 tapi kita dapat 1.20. okey lah, 1.18 pun okey, tapi kalau jauh sangat tak acceptable lah. So this one still acceptable. Okay, asalkan jalan kira kita ni betul. Okay, jadi tadi ni untuk Y, tadi untuk X. Dia kata yang tahan lebih lama. Nak tahu tahan lebih lama, kita tengah tengok jangka hayat. Jadi jangka hayat yang lagi tinggi ialah yang lagi lama. Kalau kita tengok purata untuk X, ni sekarang X, kawasan X, bila dekat purata dekat X ialah 2.78 tahun. Tapi sini purata 2.1 tahun. Jadi dia kata yang tahan lebih lama, kita dah nampak ialah X. Jadi X tahan lagi lama. Sekarang kita nak tengok kita punya sisi piawai. Konsisten ke tak? Dia kata lagi lama. Tapi betul ke sentiasa lagi lama? Okey, kalau tengok untuk sisi piawai X ni ialah 1.129. Kalau yang ni, dia punya piawai ialah 1.19. Jadi 1.129 dengan 1.19, 1.12 lagi kecil. Jadi X tahan lagi lama and lagi bagus. Sebab kenapa? Sebab dia punya sisi piawai lagi kecil, di mana bila sisi piawai kecil kita boleh kata yang dia punya konsisten.